Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik, insya-Allah kita dapat sama-sama lagi pada malam ni untuk kita meneruskan kuliah bulanan kita. Saya cuma masjid pun dah cantik dah luas dah. Bagus masjid luas ni, tuan-tuan makin jauh pada saya. Itu rasa dekat sikit. Agaknya kalau kita extend masjid ke depan, tuan-tuan lagi pergi ke belakang lagi. Saya lihatlah semak. Tuan-tuan jauh sikit, saya boleh buka emas ni. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT pun. Ustaz tak sedut komplain banyak, kata kami boleh mai pun besar rahmat, dia kata kan. Baik tuan-tuan, saya semak. Hari ini kita menggunakan kitab kita Fathur Rahman, doa dalam Quran. Kita kisah dan tafsirannya. Saya semak. Ada tisu tak? Kalau ada. Kisah dan tafsirannya insya-Allah, dan kita berada pada doa yang kelima. Doa yang kelima pada muka surat yang ke-26. Muka surat 26. Tuan-tuan ada kitab, boleh buka kitab satu-satu. Inilah bagusnya insya-Allah. Masjid tolong sediakan kitab. Alhamdulillah. Masih nah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa duk ikut ceramah, tuan-tuan perasan tak? Ustaz suka garu hidung. Perasan tak? Ustaz suka garu hidung. Tahu saya apa? Kita cakap banyak dia gatal hidung, tuan-tuan. Kalau pakai mask tu gatal kalau hidung, tak tahu lah, jenis tonyoh lah. Baik, tuan-tuan saya syamat. Okey. Hadis yang kelima, doa yang kelima. Doa kelima muka surat yang ke-26. Doanya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita biasa dengar doa ni, kita selalu duk sebut. Doa ni tercatat dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Sallallahu alaihi Muhammad. Surah Al-Baqarah ayat 286, dan kita duk zikir. Sebenarnya, salah satu daripada zikir yang kita duk baca lepas daripada semayang, terutamanya mayang maghrib dengan mayang subuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Kama itu dia satu-satu doa. Baik, kisah dan tafsirannya. Apakah kisah berkaitan dengan doa ini? Muka surat 27. Doa ini dibaca oleh orang mukmin, orang beriman yang sentiasa sedar akan kedhaifan dan kelemahan diri mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca doa ni, patut kita rasa apa? Dhaif, rasa lemah, atas menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul memang kita rasa macam tu sebenarnya. Dan bukan sebenarnya, patutnya kita rasa macam tu. Semayang tadi rasa khusyuk sangat tak? Mana ada khusyuk tuan-tuan semayang tadi ni, Ustaz Muhammad? Semayang tadi ni. Saya nak tanya tuan-tuan lah, sekali-sekali tanya, tu imam baca surah apa rakaat pertama tadi, sahabat mai?
Kan? Berapa orang boleh jawab? Tu imam baca surah apa rakaat pertama ni? Saya tak tahu. Pasal saya main dia rakaat kedua dah. Pergi alasan itu lah. Saya tak. Jadi subhanallah saya. Hari ni jam teruk. Oh ya Allah. Tak pernah jam. Tuan-tuan, saya selalu main sini tak sampai dalam perjalanan sini main ni dalam 45 minit gitu lah. Hari ni saya keluar tadi 5.30. Daripada rumah saya 5.30. Sampai sini tuan-tuan dah sembahyang rakaat kedua. Saya sembahyang. Tadi duk kira-kira ni patah balik. Tapi depa telefon dia, Ustaz kena keluar dah ni. Ustaz kena keluar dah. Jalan dah start jam dah. Jam kira saya sampai tang jambatan kedua. Nak masuk jambatan kedua jam dah. Tak pernah jadi aku tu. Masuk kedua jambatan kedua jam dah. Pergi mana tahu orang pergi mana kan ni? Esok cuti ke apa? Usah cuti. Orang cuti awal kau lah. Tak tahu lah tuan, tapi jam dah subhanallah subhanallah. Kita ni duduk kita ni lagu mana? Duduk kita sebenarnya dalam keadaan menunaikan tanggungjawab, nak buat tanggungjawab kita kepada Allah, tapi tahu kelemahan dan kedhaifan diri. Kena ada rasa macam tu. Tinggi lagu mana pun tetap kena rasa dhaif, rasa lemah. Semayang aku teruknya. Subhanallah hubungan aku dengan Allah teruknya. Aku ni banyak dosanya. Kena ada rasa lagu tu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah mulakan suruh perintah untuk bertaubat dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Sebab hanya orang beriman mampu merasakan dosa. Orang tanya, Ustaz, saya ni selalu rasa dosa Ustaz. Ya Allah, macam mana Ustaz ni duk rasa dosa, hati ni rasa gelisah je Ustaz. Duk rasa macam dosa banyak lah. Macam mana saya ni? Saya ni tak beriman ke Ustaz? Saya ni kurang iman ke Ustaz? Sebab saya duk rasa dosa je Ustaz. Duk berasa berdosa, itulah menunjukkan bahawa kamu beriman kepada Allah. Lagi, sallallahu alaihi Muhammad, lagi kurang iman, lagi kurang rasa berdosa. Lagi kurang iman, lagi kurang rasa dosa. Lagi bertambah iman, lagi rasa berdosa. Lagi bertambah iman, lagi rasa banyak berdosa. Lagi bertambah iman, mampu menangis dengan dosa. Mampu menangis. Kita tak boleh nangis tuan dengan dosa. Kita boleh menangis dengan macam-macam benda. Nangis anak sakit, nangis barang hilang, nangis pasal tu, menangis pasal ni. Boleh menangis macam-macam. Tapi satu benda yang kita tak mampu untuk menangis, yang patut kita menangis sungguh-sungguh, menangis pasal dosa yang kita buat. Doa ni yang kita duk panjat tiap-tiap hari ni patut apa ni? Patut berasa sungguh, berasa lemah dan dhaifnya diri. Doa ini sentiasa dibaca dengan penuh kekhusyukan untuk melahirkan rasa gementar. Nada-nada doa ini menggambarkan hati yang berdebar takut dan jiwa yang menggeletar akibat kesalahan yang dilakukan. Kalau kita buat salah ke orang kan, kita betul-betul buat salah ke orang, sallallahu alaihi Muhammad, dan orang tu layak untuk hukum kita, kita pergi mahkamah, jatuh hukum, kamu didapati bersalah sebab buat benda ni. Apa yang selalu kita akan minta? Tolonglah korang hukuman, janganlah hukum kami. Betul kan? Kalau boleh jangan minta dilepaskan daripada hukuman tersebut. Kita tahu kita buat salah pada Allah, dan Allah layak untuk turunkan hukuman dekat kita. Kita minta apa? Ya Allah, janganlah hukum kami. Jangan hukum kami jika kami lupa, jika kami salah. Kok kami buat, ada benda kami buat tu dalam keadaan kami terlupa. Dan jangan hukum kami ya Allah. Allah boleh je nak hukum. Sallallahu alaihi Muhammad. Kelemahan seorang manusia adalah sentiasa melakukan kesalahan dalam hidupnya. Bahkan manusia juga tidak pernah terhindar daripada sifat pelupa. Dua perkara ini akan sentiasa mengongkong tindak tanduk seorang Muslim. Malahan mereka akan sentiasa dilanda kelemahan yang tidak dapat dielakkan, seperti terus melakukan dosa-dosa dan melupakan dosa-dosa tersebut. Itulah sifat kita. Lagi asal nama manusia, lagi itu buat dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat salah. Khata' ni salah.
Tulis. Lepas tu cikgu cek. Oh salah. Khata' dia panggil salah. Tu kesalahan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Setiap anak Adam mesti buat salah. Kalau kita nama manusia mesti buat salah. Tak ada manusia yang perfect. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kecuali Nabi SAW. Nabi yang perfect. Tapi jangan gunakan alasan tu untuk saja buat dosa. Tapi saja buat dosa dia kata apa? Memanglah manusia ni selalu buat dosa. Tapi curi barang orang betul sekali orang kata apa duk curi barang orang ni? Dia lah memanglah manusia ni selalu buat salah. Gitu kan? Tak. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk langsung tak mau buat dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usaha sungguh-sungguh sampai langsung tak mau buat dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam keadaan tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi sifat manusia ni selalu saja terjebak dan terjatuh dalam keadaan dia melakukan dosa. Selesa mana? Tak mau buat dah lah, ya Allah, saya tak mau buat, saya tak mau dah, saya tak mau. Saya buat lagi. Betul lagi sifat kita. Cukup lah, tak mau buat dah. Cukup dah, serik dah. Nanti buat lagi. Itulah sifat kita. Jangan sallallahu alaihi wasallam putus asa daripada minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah ni kena punya rasa berdosa. Kalau kita minta dalam keadaan kita tak berasa, tak sama macam kita minta dalam keadaan kita berasa. Tentu biasa ada minta maaf ke orang dalam keadaan kita rasa tak bersalah. Tak? Malas nak panjang-panjang cerita. Tak apalah, saya salah. Saya lah salah, minta maaf banyak-banyak lah. Mulut pun kan. Minta maaf banyak-banyak lah. Tu bukan minta maaf tu. Tu minta maaf orang nak pelepas. Sebab tak mau panjang-panjang cerita. Tak berasa pada hati dia. Tapi kalau orang berasa pada hati, saya minta maaf sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh saya minta maaf sangat-sangat. Tu saya memang tak mau buat lagu tu. Memang tak mau. Saya tak rancang pun nak buat. Takkan saya nak buat macam tu. I love you so much. Macam tu lah dengan bini kita. Betul lah kan. Kita tak tahu betapa I cintakan kat you. Contoh lah. Kalau kita sungguh-sungguh mai pada hati ni, Allah, dia merayu, merintih sungguh lah, minta ampun sungguh. Pasal apa? Pasal dia berasa sungguh dia buat salah tu. Tuan-tuan minta ampun dengan Allah macam mana? Istighfar hari ni. Ya, istighfar hari ni. Istighfar minta ampun pada Allah tu betul-betul istighfar. Nak minta ampun kan sekadar nak pelepas batuk kat tangga aja. Astaghfirullahalazim. Kami tu. Pernah tak sekali-sekali bangkit tengah malam teriak sungguh-sungguh, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku, ya Allah. Dia bagi sampai keluar air mata, ya Allah, sungguh-sungguh ni aku minta ampun, kalau kau tak ampun, siapa nak ampun dosa aku, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau tak pernah, bila nak buat ni? Kalau tak pernah macam tu, bila nak buat macam tu? Bila yang kita nak minta ampun sungguh-sungguh ni, sampai teriak, sampai ni luah keluar daripada hati kita ni, bila nak buat? Takkan tak ada dosa kot. Takkan tak ada salah langsung kot. Sallallahu alaihi Muhammad. Takkan tak ada langsung. Ada. Habis tu bila nak buat? Bila yang cerita nak minta ampun. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Ya Allah, jangan engkau hukum kami atas kami terlupa ni. Kami tersalah ni. Sifat kami manusia. Bila nak buat? Tak tahu bila nak buat. Bila nak berasa, tak tahu. Pasal apa yang sampai jadi macam tu? Pasal apa yang sampai tak boleh berasa? Pasal apa yang tak boleh nak keluar air mata? Satu benda je saya ingat. Hati kerah. Hati kerah. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tafsir Ibnu Kathir cerita, Allah sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa balhum adzabun azim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam hati. Khatam hati ni tapak rasa ni duduk kat hati. Tuan-tuan nak tengok benda dengan rasa, rasa tu bukan di mata, rasa tu di hati. Tuan-tuan nak bercakap dengan manusia dengan rasa, rasa tu bukan di mulut, rasa tu di hati. Tuan-tuan nak pegang dengan rasa, rasa ni bukan di tangan, rasa ni di hati. Perasaan ni duduk pada hati.
Ada orang pandang satu benda, dia bawa jenazah pergi kubur, buat turun jenazah dalam kubur, hati tak berasa. Bukan pasal dia tak nampak, dia nampak tapi hati keras. Faham tak ni? Bercakap dengan orang sampai tak rasa orang tu rasa macam mana. Kau suka I lah, nak buat apa? Kau suka aku lah. Padahal perkataan tu menyakitkan hati orang tu, gurih hati. Dengan mak dia ada sanggup cakap macam tu. Mak ni tak faham ke? Oh, gurih hati mak. Pasal apa dia mampu bercakap macam tu dengan manusia yang lain sampai rasa tak ada rasa? Sebab rasa tu bukan pada perkataan, rasa tu pada hati. Faham tak ni? Ambil benda orang, kita pegang benda orang. Ada orang tu, salah ni, tak boleh ambil ni. Kalau aku ambil sekali dia rasa apa? Kalau aku pegang sekali dia sekali zalim kat dia. Ada orang ni ambil, dia tak rasa apa. Pasal rasa tu bukan pada pegang, rasa tu pada hati. Bayangkan orang yang Allah khatam hati dia, tak rasa apa. Kalau dengan orang yang duduk depan dia, dengan manusia yang duduk berhadapan dengan dia, dengan keluarga, dengan mak dia pun dia tak mampu nak berasa reaction muka mak yang sedih bila dia kata macam tu, reaction orang yang sedih bila dia ambil barang orang tu, reaction orang tu yang kecewa bila dia buat satu-satu benda tu, pun dia tak rasa apa. Bayangkan dengan Allah yang dia tak nampak. Tuan-tuan faham tak? Bayangkan dengan Allah, dengan dosa, dengan pahala yang dia tak nampak. Macam mana nak main rasa benda yang tak nampak? Faham tak faham dia cerita apa ni? Sebab rasa ni duduk tang ni, rasa ni duduk kat hati. Mai Allah khatam hati dia, tak rasa apa dah. Tak rasa apa dah. Allah khatam hati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ahim, telinga pun khatam sekali. Apa yang dia dengar, orang merayu, orang merintih, orang sedih, orang cerita neraka, orang cerita dahsyat neraka, orang cerita indah neraka, indahnya syurga, masuk ke telinga dia tapi tak berasa. Pasal apa tak berasa? Allah khatam telinga dia, pendengaran dia, macam Allah khatam hati dia. Wa ala absarihim ghishawa, pandangan dia Allah hijab, tutup. Zahir nampak tapi tak boleh nak ambil iktibar pengajaran. Salih Ismail. Zahir nampak, tak boleh ambil iktibar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok ni, berapa hari ni ulama-ulama meninggal, sari-sari, ya Allah, Allah cabut-cabut macam tu. Tuan-tuan tengok benda duk main ni 2-3 hari ni, saya risau. Saya risau. Ulama dimatikan oleh Allah, seorang. Dengar ulama ni sakit, dengar tok guru ni sakit, kita rasa hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam masa yang sama, tempat yang dulu paling tegas dan paling keras dalam bab urusan agama ni, tegas sangat-sangat. Oh, tang ni hampa pergi duk buat apa ni? Oh, macam semua sembah. Oh, roboh bang tempat tu. Senang. Supaya tak ada orang buat maksiat ni. Oh, tempat ni hampa duk pergi ziarah sangat. Pasal apa ni? Ni macam bid'ah. Oh, roboh bang tempat ni. Pasal apa? Ni tak mau ni semua bid'ah ni. Oh, waktu semayang buka. Hampa menega waktu semayang, menega, tangkap Rasulullah Muhammad. Pasal apa? Pasal menega waktu azan, waktu orang tengah semayang. Nak cari di mana ni? Arab Saudi. Lah ni konsert dia buat 250,000 tiket, orang beli terkinja-kinja, tak pernah kita tengok jadi macam tu. Tuan-tuan tak takut ke? Tu tak takut lah. Mari saya dapat satu video. Mereka menzahirkan kegembiraan mereka. Penduduk-penduduk kat sana. Orang beratuk 45 minit. Beratuk hampir 45 minit. Tahu nak beli apa? Orang Saudi nak beli apa? Nak beli barang-barang untuk sambut Halloween. Video saya tengok. Interview. Dia kata, dulu dia pertama, kalau beberapa ketika yang dulu, mustahil perkara ini dapat dilakukan di negara ini. Impossible, ditulis bahasa Inggeris. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tetapi sekarang ni nampak dekat luar sana, dia kata orang beratur 45 minit untuk membeli barang-barang untuk sambut Halloween. Tahu Halloween tu apa?
Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ulama hukum kita pergi sambut Halloween sekali? Halloween itu ialah salli ala Sayyidina Muhammad salah satu daripada upacara salli ala Sayyidina Muhammad yang dilakukan dalam agama Kristian. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama menghukum haram kita duk pergi sambut Halloween sekali. Dalam keadaan kita nak tiru mereka. Man tasyabiqa qaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk daripada golongan mereka. Rujuk fatwa. Kalau rasa tak ni, tuan-tuan Google tengoklah. Dekat mufti wilayah punya tu pun ada. Salli ala Sayyidina Muhammad tentang hukum orang pergi sambut Halloween. Tuan-tuan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak risaukah apa yang duk jadilah ni dalam situasi ni, ulama-ulama diwafatkan oleh Allah dalam masa yang sama, kemungkaran duk jadi macam ni, subhanallah tuan-tuan. Saya risau satu benda aja. Saya risau Allah nak menzahirkan kemurkaan dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang hati dia lembut, dia boleh nampak. Orang yang iman, hati dia nampak. Pasal apa nampak? Sebab matanya masih belum dihijab. Tapi orang yang Allah dah hijabkan pandangan dia, dia tak nampak apa dah. Allah biar pergi kat mereka lah. Tu hak individu. Mereka nak minum arak pun, boleh lah nama apa sekalipun. Tak ada sensitivity dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka nak buh nama timah. Dia pergi kat mereka lah. Mereka kata, saya tak setuju. Pasal apa tak setuju? Siapa nak minum arak ni? Kalau dia nak menzahirkan dia punya apa? Dia patriotik, kepatriotikan dia tu. Nak patriotik dia sebab nak ambil nama buah, nak ambil nama sebenarnya biji timah nak letak kat situ. Orang Islam, orang Melayu tak minum arak tu. Bubuh nama yang sesuai dengan bubuh tin, mau tak apa tin tu TIN tu biji timah lah. Bubuh nama tin. Pasal apa nak buah nama timah? Bukan orang Melayu nak pergi minum. Sensitif. Tapi orang Melayu sendiri kata apa? Allah yang tu orang bagi zahir. Biar dia apa lah. Lepas ni coklat daim pun kita buang nama tu. Pasal nama tu nama orang Melayu. Coklat buah pi lah nama Syed Saddiq pun. Contohlah. Kan? Buah nama Ku Badrul. Buah pi lah. Tak ada masalah apa. Coklat. Masalahnya arak. Bagi faham lah. Rasa tak ada, sensitif tak ada. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kita takut ni. Allah tutup hati, Allah khatam hati, Allah khatam telinga, Allah tutup pandangan. Bila tutup ni apa ni? Dah tak nampak apa dah. Endingnya Allah bagi apa? Walahum adzabun azim. Bagi mereka azab yang sangat berat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Punca dia apa? Ibnu Katsir sebut, petik kalam-kalam daripada ulama mufassirin, hati ni macam tapak tangan. Hati ni macam tapak tangan. Tapak tangan yang terbuka ni, bubuh apa semua masuk. Ambil duit, tak duit. Letak ayam, letak makanan, letak apa, semua boleh tapak. Semua boleh letak, boleh tak ada. Tapi bila dia start buat dosa, tutup satu. Buat dosa, tutup satu. Buat dosa, tutup satu. Buat dosa, akhirnya hati dia jadi macam ni. Hati dia macam ni. Hati jadi macam ni, tu yang nak mai apa pun tak boleh ni. Nak mai apa pun tak boleh ni. Mailah amaran apa, mailah azab, mailah bencana, mailah nasihat, mailah tazkirah, mailah teguran, syurga, neraka, semua tak boleh nak masuk. Ni yang duduk dekat dalam dia ni, tak boleh nak keluar. Sifat-sifat mazmumah dia, perangai buruk, akhlak tak elok, riak, ujub, takabur yang duduk kat dalam, tak boleh nak keluar. Pasal apa? Hati dah macam ni. Punca dia apa? Dosa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu buat apa? Minta pada Allah. Kita bersilap. Sikap seorang mukmin dengan Allah ialah sentiasa memohon kemaafan dan keampunan daripada Allah. Bukannya mereka bermegah-megah dengan dosa atau mengingkari perintah Allah. Dari awal lagi, bahkan mereka tidak sepatutnya menunjukkan sikap angkuh dengan mentaati Allah dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mukmin ni macam mana? Biasa minta ampun. Biasa minta ampun. Hari ini ada dosa dah? Ada. Daripada bangkit tadi apa banyak dosa dah kita buat? Ada tengok Facebook? Ada. Ada tengok nampak dah orang tak tutup aurat? Ada.
Ada tak dengar suara-suara? Ada. Ada tak mengata, cakap tentang orang? Ada. Sehari-hari ni banyak dosa yang kita buat. Dan tuan-tuan boleh bayang tak macam mana dosa kita duk accumulate, duk bertampuk, sedang kita tak minta ampun pun pada Allah SWT atas dosa yang kita buat. Hari ni buat dosa. Kalau dah buat dosa 10, hari ni tak minta ampun pun. Tak pernah. Ya Allah, sungguh-sungguh ampunlah aku dosa-dosa aku buat, ampun. Duk maintain dosa tu. Esok top up lagi 10. Esok top up lagi 10. Dia bertop up, tambah. Cuma Allah sayang kat kita, tuan-tuan. Allah sayang kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas melaporkan, dia mendengar Nabi SAW bersabda, an Ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah memaafkan daripada umatku sesuatu yang dilakukan. Allah maafkan sesuatu yang dilakukan oleh umatku pada ni. Yang pertamanya kerana salah, nak buat silap, tersalah, Allah maafkan. Lagi terlupa, Allah maafkan. Salih Muhammad terlupa. Salih Muhammad. Tengok Salih Muhammad pukul 4.30 dah. Dua kali buat apa? Ya Allah, pukul 4.30 dah. Ya Allah, ingat sembahyang dah. Betul-betul ingat. Sebab tu saya risau kalau ada program-program yang lewat-lewat yang sembahyang isyak, kalau tak sembahyang isyak lagi. Tu risau. Sebab kita biasa program lepas kuliah maghrib lagi main isyak. Main isyak lagi, baliklah. Biasa main isyak jemaah gitu. Jarang-jarang sangatlah main isyak tu tak jemaah. Kena program tu dia delay apa? Sampai lewat. Balik rumah, kita duk ingat main isyak dah. Lena gitu dah. Esok apa? Saya habis program lewat semalam lah apa semua. Sampai mayang isyak pula. Allah, tak mayang isyak. Lupa. Dosa tak? Tak berdosa. Dosa tak? Saya jawab tu. Dosa tak? Dah tolong jawab tak siap pun tak mau jawab. Dosa tak? Tak berdosa. Habis tu tak berdosa semayang tu? Qadha juga. Kalau tak qadha semayang tu? Tu berdosa. Faham ni? Salih alaihi Muhammad. Yang terlupa tadi tak berdosa. Tapi wajib qadha. Tapi kalau tak qadha, itu berdosa. Berdosa sebab tak qadha semayang yang tertinggal. Boleh faham tak? Salih alaihi Muhammad. Jadi terlupa Allah. Ataupun yang dipaksakan ke atas dia. Kalau hang tak buat, aku tembak hang. Kalau tak buat lagi, aku bunuh hang. Jaga elok Salih Muhammad. Dan maka dia kena buat. Dia kena buat tu pasal apa? Pasal kena paksa. Salih alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, ataupun dia terpaksa. Dia terpaksa macam mana? Dia dalam keadaan yang kalau tak makan, sekali dia mati contoh. Dia terpaksa untuk mencuri sekadar dia nak makan, ataupun dia nak Allahumma salli Muhammad makan, terpaksa untuk makan babi yang diharamkan dekat dia. Sebab tak ada makanan dah. Kalau dia tak makan babi tu, sekali dia mati lah. Nak menjaga nyawa tu lebih utama. Sembelihlah babi. Takat mana dia makan sekadar nak lapik perut dia, bagi dia tak mati saja. Makan-makan pula sedap pula dia kata. Kan? Buat tumbuk-tumbuk cicah yang asam. Cicah yang asam pula tak boleh dah. Maka tu Salih Muhammad dimaafkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis ini memberi gambaran kepada kita Allah sentiasa memberi kemaafan kepada umatnya. Sifat seorang hamba sallallahu alaihi wasallam Muhammad mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sentiasa mengharapkan kemaafan dan keampunan kepadanya, serta sentiasa bertaubat dan kembali kepada Allah. Allah akan memperkenankan doa mukmin itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap daripada dosa yang kita buat, cepat-cepat minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Cuma kasih sayang Allah dekat kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat salah dan kita buat dosa, ada dua cara Allah nak ampun dosa kita. Yang pertama dengan kita bertaubat kepada Allah. Taubat pada Allah. Saya nak minta sungguh-sungguhlah sahabat-sahabat yang mai kuliah malam ni, yang dah ikut ni kuliah secara langsung apa semua.
tolonglah setiap hari pastikan kita istighfar 100 kali. Nak kena buat, tuan-tuan buatlah lagu-lagu mana pun. Saya nak minta sungguh-sungguh ni. Minta ni, merayu sungguh-sungguh ni. Merayu ni. Buatlah bagi jadi lagu mana pun. Setiap hari istighfar. Paling kurang 100 kali. Kau rasa banyak-banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pun cukup dah. Cukup dah. Sebab kita banyak dosa. Nak bagi sampai, kalau boleh sampai astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bagi nu nampak dosa-dosa salah kita buat nu, ya Allah, saya sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat tak dulu umur 20 tahun buat apa? Ingat? Ingat tak berapa kali mak kita teriak pasal kita? Tu ingat tak nanti depan Allah, waktu kita berdiri depan Allah tu, Allah akan tunjuk semua benda yang kita buat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Pada hari dibentangkan kita amal, kamu akan tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Mereka kata apa? Aduh celaka kami hari ini. Kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, tak ada yang besar. Melainkan semua terbentang, semua tercatat di hadapan dia. Sekecil-kecil benda tuan-tuan akan nampak. Sekecil-kecil benda. Ingat apa kita buat? Allah suruh buat apa tuan-tuan? Allah suruh iqra, baca. 99 dokumen sejuh mata memandang tu Allah suruh kita baca satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Tak cukup dengan tu. Tayang pula tunjuk. Semua orang akan tengok apa benda kita buat. Hari tu semua orang akan tengok apa kita buat. Tuan-tuan, kita buat apa tuan-tuan? Isteri kita bukan tahu kita buat apa dulu waktu kita sebelum kahwin tuan-tuan. Mak kita bukan tahu kita buat apa. Anak-anak kita duk kata kita baik. Ayah duk pergi masjid. Ayah baik. Waktu kita mati tuan-tuan, orang kata kita baik. Tapi kita tahu kita buat apa. Kita buat apa dulu-dulu yang orang duk kata kita baik. Kalau Allah tunjuklah tuan-tuan, subhanallah. Kalau Allah tunjuk kita nanti, tunjuk kat kita waktu kita telanjang tuan-tuan. Tunjuk kat kita waktu semua orang akan tengok. Mak kita akan tengok, astagfirullahaladzim, anak aku awak dia buat macam ni. Anak-anak kita akan tengok, ni ayah aku ni, astagfirullahaladzim, ini mak aku kan, ni apa dia buat ni. Semua orang akan tengok, manusia seluruhnya akan tengok tuan-tuan. Mana kita? Allah kata tu, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Tunduk kepala mereka, tunduk, tak berani angkat. Ya Allah, janganlah aku tunjuk. Sehingga kan Nabi, semoga disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu tu kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, apabila ditunjukkan dosa-dosa dia minta pada Allah, ya Allah, lempak aku dalam neraka saya lah. Lempak aku dalam neraka tu lah, tak payahlah. Malunya dia bila semua orang menyaksikan apa yang dia buat waktu hidup kat dunia. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau macam tu keadaan, bila yang nak istighfar ni? Bila yang nak duduk sungguh-sungguh ni, nak duduk ni, astagfirullahalazim, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Ya Allah ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Jangan kau tayang ya Allah, jangan kau tunjuk ya Allah, jangan kau buka aib aku waktu hidup di dunia, jangan kau buka aib aku nanti di akhirat ya Allah. Bila yang nak merayu kat Allah macam tu? Bila yang nak merintih kat Allah macam tu? Dan bila nak merintih kat Allah macam tu? Buat. Bangkit malam-malam, cari waktu tenang-tenang sikit, kenang dosa. Jangan sampai Allah bagi musibah kat kita baru kita nak menangis macam tu. Taubat, mesti taubat.
Istighfar, minta ampun pada Allah, berhenti daripada buat maksiat tu, azam tak mau buat lagi. Salih alaihi wasallam, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Saya haraplah doa-doa lah kita ni tuan-tuan, supaya nanti bila pergi depan Allah, mati tu tak ada dosa. Mati tak ada dosa. Kalau orang kata kita baik, sungguh kita baik. Sungguh kita baik. Kalau anak-anak kita kata baik, anak-anak kata kita baik, sungguh kita baik. Jangan ada dalam hati kita ni, ada sikit pun duk dalam hati ni, ya Allah, orang duk kata aku baik tapi aku tak baik, sungguh aku tak baik. Kita duk menyesal dengan apa yang kita buat tu. Bagi ada benda tu dalam hati kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul tak? Orang salah cuci tangan kita tuan. Orang tak tahu kita dosa banyak mana. Assalamualaikum Tuan Haji. Salam. Tuan Haji mana Haji? Pergi kedai. Orang senyum kat kita. Orang tak tahu kita ni hitam lagu mana. Orang angkat kita, orang puji kita, orang sanjung kita. Kita belagak macam orang baik. Kita buh ridak atas buh kita. Kita ikat serban. Kita bersila depan orang. Waktu orang mesyuarat, orang sebut-sebut nama kita. Tuan Haji, Ustaz, Tuan Haji. Pasal apa? Pasal orang tak tahu busuknya kita. Kita megah. Megah apa? Busuk. Allah tahu. Nabi kata apa? Satu perkataan bohong yang keluar pada perkataan bohong yang keluar pada mulut kamu. 1 mil, 1 batu malaikat lari jauh sebab busuk yang keluar pada mulut kamu tu. Kita berapa banyak bohong yang keluar pada mulut kita. Banyak dosa. Kalau dosa itu boleh dibau macam bau busuk tu, siapa pun tak duduk pergi kita ni. Siapa pun tak ni duduk pergi kita ni. Busuk. Dosa banyak. Lepas tu bila nak minta ampun? Bila yang nak merayu merintih ni? Bila nak minta ampun ke Allah ni? Tak tahu. Tak tahu. Yang pertama, cara untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita taubat pada Allah. Yang kedua, cara untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita ni buat baik. Buat kebaikan. Ittabi'as sayyi'ata hasanatan tamhuha, kata Nabi. Ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan ni akan memadam dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka nak buat macam mana? Buat baik banyak-banyak. Buat baik banyak-banyak. Ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhiyat anhu bi sayyi'atan wa rafa'a bi darajatan aw kama qala. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan setiap sujud, melainkan setiap sujud tu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Kan? Fi kulli khutwatin, pada setiap langkah dia pergi masjid tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Setiap zikir yang dia lantun tu Allah bagi satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Ambil wuduk dia, Allah ampun, Allah beri pahala, Allah ampun dosa dia. Buat baik banyak-banyak, buat baik banyak. Jangan letih untuk buat kebaikan. Baca Quran, zikir, istighfar, semua amalan-amalan kita buat tu, semuanya adalah untuk Allahumma salli ala Muhammad, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jangan sampai Allah ampunkan dosa kita dengan cara yang ketiga. Apa dia? Kafarah. Kafarah ni apa? Allah timpakan sesuatu kepada kita untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tak sanggup kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak sanggup kita. Ada orang sakit, ya Allah. Nabi kerut muka dia. Dia sakit. Nabi SAW, pasal apa ni? Sakit, ya Rasulullah, sakit ni. Nabi kata apa? Tidaklah seorang yang walau hanya tersusuk satu duri, tercucuk satu duri saja, sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia adalah pengampunan dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sanggupkah dengan dosa yang kita banyak ni, dosa kita yang banyak ni, agak-agak takkan nak tusuk duri je? Faham tak faham tu? Dengan nilai dosa kita yang banyak tu, agak-agak kalau Allah nak kafarah tu dengan sakit,
Apa agaknya? Tak mau tuan-tuan, tak mau sungguh, jangan. Jangan, tak mau. Musibah-musibah, rumah terbakar ke. Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang tu lah, tenggelam lah, apa sebagainya. Salih Sayyidina Muhammad. Apa bentuk musibah kat dunia untuk Allah kafarah? Tak mau, tak mau. Ada seorang tu dia sungguh-sungguh dia minta ke Allah, dia kata ya Allah. Dia minta ke Allah. Nabi SAW pergi jumpa dia tengok lembik. Pasal apa ni? Nabi tanya dekat dia, sallallahu alaihi wasallam. Awak yang jadi lagu ni, pasal apa ni? Nabi kata, ada tak kamu minta apa-apa ni sampai kamu jadi minta apa-apa? Dia kata ada. Minta apa? Minta kalau ada nanti azab kat akhirat, bagi siap-siap kat dunia. Sebab dia takut azab kat akhirat lagi dahsyat. Allah kata apa? Nabi kata apa? Jangan minta macam tu, kamu tak akan mampu. Tapi mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta lalu dia pun beramal dengan doa tu dan akhirnya Allah sembuhkan penyakit dia. Sebab kita tak akan mampu untuk menanggung kafarah daripada dosa-dosa yang kita buat. Jadi kalau tak mau kafarah tu, kita balik pada dua benda tadi ni. Yang pertama, banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Yang keduanya kita buat apa? Perbanyakkan amal soleh. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada doa yang berikutnya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum daripada kami. Surah Al-Baqarah 286. Itu pertemuan kita pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi sebelum tuan-tuan nak balik lagi, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan dalam tempoh sini, ini kempen saya sebenarnya. Selain pada kempen saya duduk ajak orang untuk istighfar banyak-banyak dalam tempoh Covid ni. Saya duk ajak orang untuk banyak doa. Ada beberapa doa yang saya minta sungguh-sungguh tolong beramal. Minta kita ni selain pada kita vaksin ni ikhtiar, ikhtiar kita. Kita jaga pakai SOP, pakai mask, pakai face mask, pakai hand sanitizer, bla bla semua tu, itu ikhtiar. Tapi kita terlupa kita ada satu lagi vaksin yang sangat hebat. Nama dia vaksin doa. Tapi dengan doa ni tuan-tuan, satu je syarat dia, tuan-tuan kena yakin. Ada beberapa doa yang saya kempen sungguh-sungguh untuk kita perbanyakkan, untuk kita sungguh-sungguh buat pagi lepas pada subuh dan buat malam lepas pada maghrib ataupun lepas pada asar pun boleh dah. Ada beberapa doa. Dan doa-doa ni disebabkan orang selalu saya duk bagi dia tanya ustaz nak dapat kat mana. Jadi saya himpunkan, saya buat bagi jadi satu buku nota ni. Selain mana tuan-tuan pagi-pagi duk mengaji apa semua sebagainya, tuan-tuan buat catatan. Tuan-tuan mulakan pagi tuan-tuan dengan doa. Saya susun doa daripada doa yang pertama sampai doa yang ke-11. Dalam doa-doa ni ada 4 doa yang sangat penting untuk tuan-tuan beramal. Sebagai contohnya, yang pertama surah Fatihah. Ni tuan-tuan kena buatlah, mulakan dengan surah Fatihah. Doa pertama, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ni doa kita nak mulakan pengajian. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, doa nak buka hati kita ni. Kemudian la haula wala quwwata illa billah, doa yang ketiga ni doa supaya Allah kurniakan kepada kita ni khazanah dunia, khazanah akhirat, khazanah syurga. Kemudian yang ni nama dia doa Nabi Khidir alaihi salam. Doa Nabi Khidir, bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illa Allah masyaallah. Doa ni biiznillah, dengan izin daripada Allah, Allah akan selamatkan kita daripada musibah-musibah besar, tenggelam, terbakar dan sebagainya. Tuan-tuan boleh rujuk. Salih Asmat ni ada doa dekat sini, doa yang keempat. Doa yang kelima ni doa nama dia Sayyidul Istighfar. Yang ni pun tuan-tuan kena beramal 3 kali pagi, 3 kali petang. Nabi kata, siapa yang mati pada hari tersebut fahuwa min ahli jannah, dia adalah daripada ahli syurga Allah. Ni doa yang tuan-tuan tak patut tinggal, pasal mati tak tahu. Bila masa boleh mati. Kalau hari tuan-tuan mati tu, pastikan tuan-tuan baca doa ni. Pasal Nabi kata fahuwa min ahli jannah, dia daripada ahli syurga Allah. Doa yang keenam, yang ni sangat penting, hadis riwayat Abu Daud. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tolong jangan tinggal doa ni setiap hari. Pastikan. Sebab Nabi kata apa? Takkan dia kena musibah apa-apa hari tersebut sampai malam. Dia baca belah malam, takkan kena musibah sampai pagi. Nabi sebut. Bukan saya kata.
Sahabat yang meriwayatkan hadis ni tiba-tiba dia lumpuh. Dia riwayat hadis, dia pergi cerita ke orang, baca doa ni, baca, tiba-tiba dia lumpuh. Bila orang pergi ziarah, kadang orang duk tengok, dia kata apa? Aku tak berdusta atas nama Nabi, aku tak berdusta atas nama sahabat, tapi pada hari aku kena penyakit tu, aku tak baca doa ni. Tuan-tuan, baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ni lagi satu. Doa yang ketujuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni penting. Doa ni kita pergi satu tempat yang dekat dalam dia ada tempat-tempat, ada musibah-musibah yang tersembunyi yang kita tak tahu. Mai duduk ni orang sebelah kita bukan kenal, dia tak tahu ni siapa-siapa, entah ada penyakit apa, tak tahu. Nak selamat baca doa ni. A'udzu bikalimatillahi tammati. Baca pagi-pagi 3 kali, petang malam 3 kali. Yang ni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam min sayyid asqam. Doa 8, doa supaya jauh dari penyakit-penyakit berbahaya. Doa ke-9, Allahumma afini fi badani, minta Allah bagi sihat dekat kita, tubuh badan kita, pendengaran kita, salih asmat penglihatan kita. Yang ke-10, salih asmat minta Allah bagi kepada dekat kita ilmu yang bermanfaat setiap hari, rezeki yang baik-baik dan amal kita Allah terima. Doa ke-11 yang ni pun penting, raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasulah. Doa ini kata Nabi SAW, siapa baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, dia wajabat lahul jannah, maka wajib padanya syurga. Dan yang yang berikutnya doa yang ke-12, doa Abu Darda. Doa Abu Darda ini doa yang dibaca oleh Abu Darda. Dia pernah satu hari orang bagi tahu kat dia rumah dia terbakar, dia kata tak, rumah dia tak terbakar. Oh, confident, yakin sungguh-sungguh rumah orang lain semua terbakar, rumah dia tak terbakar sebab dia beramal dengan satu doa. Doa ni tercatat dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Tuan-tuan beramal. Doa ni panjang sikit lah. Allahumma anta rabbi la ilaha anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Masya-Allah kana wa lam yasha' lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Panjang sikit. Tuan-tuan dapatkan, senang, nak mudah cerita, tuan-tuan dapatkan dekat luar sana. Dan juga ada 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi dalam ni. Untuk tuan-tuan beramal pada setiap hari, pastikan beramal sebab kita duduk pada fasa zaman-zaman yang fitnah sedang kemuncak. Minta Allah selamatkan kita. Dan pada setiap muka surat ni ada hadis-hadis amalan yang boleh kita beramal pada setiap hari. Tuan-tuan boleh dapatkan buku nota ni untuk tuan-tuan buat amal. Untuk tuan-tuan buat amal. Yang tu aja niat saya. Dan juga salih asmat tuan-tuan, ada buku mukjizat Nabi SAW kot yang tuan-tuan belum dapatkan, dan ada face mask yang macam saya ni untuk laki-laki dan untuk perempuan, insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada tuan-tuan, manfaat kepada saya. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.